Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah. Syukur hari ini bersempena 17 Rabiul Awal. Bila masa pula 17 Rabiul Awal? 17 Ramadan. Sahabat-sahabat, 17 Ramadan bersempena dengan hari nuzul Al-Quran dan juga Badar Kubra, Badar Kubra yang berlaku pada 17 Ramadan, dan yang ketiganya birthday saya. Yang ketiganya birthday saya. Mak saya lahirkan saya pada 17 Ramadan, ya. Baik, alhamdulillah, ada saja je main-main yang dua tu kan. Okay, so kita hari ini nuzul Quran dan juga Badar kita hari ini, insya-Allah sama-sama kita nak tengok pada juzuk ke-17, sama-sama kita nak tadabbur, ya. Insya-Allah kita akan tengok muka surat pertama, ayat pertama dalam juzuk 17, iaitu memang pada permulaan surah Al-Anbiya. Ya, permulaan surah Al-Anbiya. So surah Al-Anbiya banyak kisah di dalamnya, sangat penuh dengan beberapa nama sahabat, nama Nabi yang disebutkan di dalam surah Al-Anbiya, dan juga ada banyak perkara berkaitan dengan sunnatul kauniyah, sunnatul alam, sunnah ilahiyah yang berkaitan dengan kejadian alam. Nanti kita nak tengok apa yang ada dalam surah Al-Anbiya. Ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Surah Al-Anbiya ayat pertama, telah dekat kepada manusia hari penghisaban segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi tidak menghiraukannya. Ya. Kita semua ni memang sangat dekat dengan apa? Dengan hari kiamat, yang mana kita masih lagi duk seronok dekat atas muka bumi ni. Tak perasan. Makin lama makin dekat kiamat itu dekat dengan kita. Sebelum datang kiamat yang besar tu, dia akan datang kiamat yang kecil. So apa kiamat kecil? Kiamat kecil iaitu kematian yang datang. Kerana lepas pada kita kematian, kita akan dibangkitkan waktu kiamat yang besar. Di hujung surah Al-Hajj. So ada dua surah saja, iaitu surah Al-Anbiya dan surah Al-Hajj. Surah Al-Anbiya iaitu surah para nabi, dan surah Al-Hajj tentang perintah haji. Baik, surah Al-Hajj ayatnya ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Surahul Azim, yang bermaksud, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilihmu dan telah menjadikan kesukaran dan tidak menjadikan kesukaran dalam agamamu. Ikutlah agama nenek moyang kamu, iaitu Nabi Ibrahim. Dia, iaitu Allah yang menamakan bagimu sebagai orang muslimin sejak dari dahulu. Dan begitu pula di dalam Al-Quran ini, agar Rasul iaitu Muhammad menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Okey? Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tutup surah Al-Hajj dengan perintah iaitu berjihad, melawan hawa nafsu, melawan bisikan syaitan, melawan apa lagi? Nafsu, syaitan dan juga kecintaan dunia yang ada.
Maka apa yang kamu kena lakukan, kalau kamu pegang agama, 3 benda ni kamu kena buat. Faaqimus salah, kamu kena tunai salat. Wa atuz zakah, dan kamu kena tunai zakat. Dan yang ketiga, kamu kena wa'tasimu billah. Jangan kena pegang sungguh-sungguh dengan Allah. Kena kuat dengan Allah. Kerana Allah lah yang akan membantu kita. Allah lah pelindung kita. Tak ada tempat lain. Okay? So jadi, sahabat-sahabat, itu permulaan ayat dan akhir ayat juzuk ke-17. InsyaAllah kita nak pergi beberapa singkapan ataupun nak menyingkap beberapa tadabbur dalam juzuk ke-17. Cuba teka. Cuba teka. Kita nak ambil ayat mana? Okay, jom kita pergi kepada ayat 29 surah Al-Anbiya. Okay? Ayat 29 yang berbunyi awalam yaral ladzina kafaru annas samawati, kepada orang kafir. Hampa tak tahukah bahawa langit dengan bumi itu kedua-duanya dahulu bercantum. Ratqan maksudnya bersambung di antara langit dan bumi. Jadi kita nak tengok. Kemudian apa yang Allah lakukan, dan kemudian Allah pisahkan di antara keduanya. Di antara langit dan bumi ni dulunya bercantum. Dulunya melekat. Dulunya bersambung. Dan kemudian Allah pisahkan. Sehingga pada hari ni kita tengok langit itu di atas dan bumi itu di bawah. So kita nampaklah tengah-tengah tu ada perantaraan. Dekat situ lah ada manusia, situ ada pokok, ada gunung, dapat perbezaan, permisahan di antara kepada kita, walaupun banyak kajian yang telah dibuat tentang natural bumi ini, bagaimana bumi ini bermula, bagaimana bumi ini kita kata daripada awalnya ramai banyak pihak yang cuba untuk mengkaji. Akhirnya kajian-kajian tersebut tidak menemukan sesuatu penyelesaian ataupun kita kata jawapan kepada penemuan mereka. Akhirnya kita dapat jawapan daripada mana? Kita dapat jawapan daripada seorang Nabi yang ummi, seorang Nabi yang tidak boleh membaca. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemukan jawapan ini, hakikat bumi ini, hakikat labihim. Dalam muka bumi ini dia ada pasak-pasak dia, iaitu apa? Gunung dan ganang. So jangan suka-suka hati manusia kamu tumpang kat bumi Allah. Jangan suka-suka tarah gunung. Jangan suka-suka tebuk gunung. Kalau tidak ada keperluan, jangan ikut hawa nafsu. Kerana itu adalah yang menjamin kestabilan muka bumi. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا subula. Okay? Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bumi itu ataupun bumi itu jalan-jalan yang luas. Subhanallah, banyak jalan yang kita boleh jalan, yang kita terokai, yang memudahkan manusia untuk hidup di dalamnya. Subula yang apa kata, kalau satu sabil, dan kalau subul jalan yang banyak. Jalan yang banyak, luas di atas muka bumi ini. Dan apa dia punya tujuan dia? Allah jadikan bumi ini ada dua, satu bumi ini ada pasak dan bumi ini ada jalan. Betul tak? Jadi kita jangan suka-suka hati tertarah gunung, jangan suka-suka hati tarah bukit, dan gunalah jalan yang telah Allah jadikan. Kerana apa? Allah nak matlamatnya la'allahum yahtadun, supaya kamu mendapat petunjuk. Baik, itu bumi. Dan ayat 32 Allah sebut tentang langit. Bagaimana pula langit? Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Dan Allah jadikan langit itu sebagai atap. Yang mana atap tersebut Allah yang jaga. Langit tersebut Allah yang jaga. Bukan senang-senang nak pergi
tembus ke angkasa. Bukan senang-senang kamu nak pergi tembus ke langit ke-7, ya. Dan langit tadi Allah bina, wa banainas sama, dan Allah bina langit. Yang mana Allah bina dalam keadaan langit itu zatal bab, iaitu mempunyai pintunya. Apa tanda langit itu mempunyai pintunya? Sewaktu Nabi naik ke langit, ya, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, memang Nabi naik, ya, melalui pintunya. Seperti juga sepertiga malam Allah bukakan langit bumi pula. Allah bukakan pintu langit itu untuk menerima doa-doa orang yang sedang bermunajat pada waktu tersebut. Inilah, ya, antara langit itu kekuatannya, dia kukuh. Langit itu, ya, ada pintu. Langit itu ada 7 lapisannya. Yang mana setiap lapisannya itu adalah merupakan lapisan yang sangat-sangat kukuh, ya. Subhanallah, pagi-pagi sahabat-sahabat, kalau rasa tak dapat nak apa nama, tak jadi orang yang bersyukur, angkat kepala, tongak atas, tengok langit. Subhanallah. Bayangkan, langit inilah yang Allah jadikan sangat kukuh, ya. Inilah kekuasaan Allah. Pasti pada hari itu kita akan merasai bahawa, ya Allah, aku kecil, aku kerdil, kau yang maha bijaksana. Jadi itulah sahabat-sahabat yang kita nak tadabbur pada ayat ini, ayat 30, 31 dan 32, yang mana bumi ini asalnya satu, yang mana apa tadabbur yang kita nak tahu, yang manusia kaji, manusia duduk macam-macam teknologi, tapi akhirnya lemahnya manusia tak jumpa jawapan, tapi kita jumpa daripada wahyu yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi yang buta huruf, yang ummi. Itulah, kalau orang manusia buta huruf, dia adalah satu kekurangan, tetapi ayat 42 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang dapat memelihara kamu pada waktu malam dan siang hari, ya, daripada azab kami? Tuhan tidak pula, ya, Tuhan itu tidak pula melindungi, silap pula. Sebenarnya mereka adalah orang yang berpaling dari mengingati Tuhan mereka. Baik, sahabat-sahabat, apa maksud yakla'ukum? Boleh tulis kat ruangan komen. Terima kasih Kak Zaini yang sudah bersama dengan kita. Cikgu Katie, Masya Allah ramai, ya, yang tolong, ya, tulis nota. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Hari ni cuba tengok, siang siapa jaga kamu? Sedangkan dekat dalam dunia ini, ya, ada pelbagai, bukan saja manusia. Kalau kamu duduk seorang tak apa, kan? Contohlah duduk dalam bilik seorang je, tak apalah, tak terlanggar mana-mana, ya, tak ada binasa yang akan menimpa kamu. Tapi kamu duduk dekat dalam dunia ni, ada macam-macam makhluk. Betul tak? Duduk waktu malam, kan? Ada binatang-binatang yang berbisa, gelap, tak nampak. Dekat jalan raya, apa yang berlaku? Woi, bahaya daripada depan, bahaya daripada kanan, kiri, bahaya daripada belakang. Woi, macam-macam. Pernah tengok orang yang jalan dekat bawah, apa, binaan-binaan, kan? Bukan bahaya kanan kiri, atas pun ada bahaya, kan? Ada kren jatuh lah, ya, ada kadang-kadang batu jatuh lah, macam-macam. Jadi siapa yang jaga kita hari ni? Ya Allah, Allah pelihara kita. Allah lah yang menjaga kita. Dengan bagaimana cara Allah jaga kita? Antaranya Allah kirimkan malaikat setiap hari, ada 2 shift. Malaikat ni bukan untuk catat, no. Rakib dan Atid dia catat amalan kita, tapi malaikat yang diturunkan ini untuk menjaga kita. Jaga daripada atas, jaga kemudaratan pada bawah, kanan, kiri, semua dia jaga. Subhanallah. Jadi, ingat-ingat sikit, tak kala kita nak buat maksiat kepada Allah, kita sedang dijaga oleh tentera Allah. Maka, kenalah banyak-banyak behave yourself. Kena banyak-banyak jaga diri, jaga nikmat yang telah Allah berikan. Allah jaga kita, dan kemudian kita maksiat pula pada Allah. Orang kata kurang asam betul lah, kan? Jadi Allah jaga kita. Marilah sama-sama kita banyak-banyak syukur pada Allah. Banyak-banyak terima kasih kepada Allah dengan penjagaan yang sangat baik yang telah Allah aturkan di dalam dunia ini. Okey, itu adalah ta'ammul yang kita sama-sama tengok pada ayat 42. Baik. Jom kita nak tengok lagi ayat 46. Okey, banyak sikit hari ni insya-Allah. Ayat 46.
Nuzul Quran. Waduh, hai. Macam mana? Baru malam-malam ni mesej. Allah Akbar. Sahabat-sahabat. Okey, ustaz lah kacau. Okey. So, ayat 46. Okey. Ayat 46 yang berbunyi. Betul lah ayat 46 bukan ni saya. Ta'na haula'i wa aba'ahum hatta tala alaihimul umur. Afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atuk kita. Mereka tu semua Allah bagi umur yang panjang. Allah bagi umur yang panjang. Tala alaihimul umur. Tapi umat Nabi pendek. Umat Nabi pendek 60 hingga 70 tahun. Dan kamu lihat, kamu tengok tak? Afala yarawna. Kamu tengok tak? Anna sesungguhnya kami na'til arda. Kami menjadikan bumi itu dimakan sedikit-sedikit melalui hujung-hujungnya, melalui penjuru-penjurunya. Ayat ni memang pelik. Allahu Akbar. Macam mana? Apa maksud Allah pada ayat ni? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu apa yang Allah maksudkan dalam ayat ini. Ya, bagaimana kalau kita tengok ulama ataupun orang-orang yang buat apa kajian, mereka kata makin lama bumi ini dia akan makin dimakan oleh air. Maksudnya bumi makin lama makin panas dan laut tadi. Tapi apabila kata Syekh Yasin Rushdi, dia kata Allah rahimahullah, dia kata kalaupun bumi ataupun laut memakan daratan, dia masih lagi bumi. Ya, kerana bumi ini terdiri daripada dua. Bumi ini terdiri daripada laut dan terdiri daripada darat. So, seolah-olah masih lagi bumi, tidak menjadikan bumi itu kecil, ya, makin kecil bumi itu. Dan apakah maksudnya wallahu taala a'la wa a'lam bissawab? Mungkin juga bumi ini yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang Muslim, ya, makin lama makin dijajah, makin lama makin dimakan oleh kuasa-kuasa yang kufar. Mungkin wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Tapi apa yang kita perlu tengok pada ayat ini ialah kita kena menghargai segala yang telah Allah berikan kepada kita. Umur yang ada, ya, jangan kita buang ataupun sia-siakan. Ya. Kita tak kira lah umur pendek ataupun panjang, yang pentingnya adakah dalam ketaatan ataupun tidak. Itu dia punya matlamat ataupun yang utama. Jadi selama mana kita hidup dekat atas muka bumi ini, jangan kita rasa muka bumi ini adalah terus kekal begitu. Ya. Kena bermujahadah, ya, untuk melakukan kebaikan. Baik, sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, jom kita tengok lagi sedikit tentang ayat, kita ambil sikitlah sebab surah Al-Anbiya, ayat berkaitan dengan kisah Nabi. Sebenarnya ada banyak kisah-kisah Nabi yang ada dalam ni, tapi dia Allah tak terangkan secara detail, tapi disebut beberapa, ya, poin-poin berkaitan dengan Nabi. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam pada ayat 69. Okey, dalam ayat 69, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api. Ya, Allah berdialog. Allah memberi arahan kepada api. Allah kata, wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat sejahtera kepada Ibrahim. Okey. Subhanallah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengarahkan laut terbelah sewaktu Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel ingin menyeberang Laut Merah. Allah memberi arahan kepada laut untuk membelahkan dirinya. Bagaimana Allah memberi arahan kepada jamadat ataupun kepada benda yang bukan hidup. Ini adalah kekuasaan Allah SWT. Jadi lumrah alam ini dia jadi dekat dunia ni. Ke akhirat nanti dia tak ada lumrah-lumrah alam ni. Ke akhirat tak ada. Ke akhirat tak ada sebab. Nak cari sebab kat mana? Dunia. Orang mati ada sebab. Ya. Orang patah tangan ada sebab. Kan? Tak adanya kalau dia pergi dekat hospital, doktor tanya, kenapa kak tangan ni?
Kan scan pula. X-ray tengok patah riuk dah. Tak tahu doktor, dia tiba-tiba. Jatuh tak? Tak. Accident tak. Tiba-tiba tak boleh. Sebab tu doktor kata, bila kita sakit perut, doktor kata makan apa semalam? Ini dunia. Dunia. Oh dunia. Dia mesti ada sebab. Tapi ke akhirat sebaliknya. Akhirat dia tak ada sebab. Ya. Kalau kita kat akhirat, kita tengok sungai, sungai yang mengalir, sedapnya air sungai susu. Kan? Teringin nak minum. Tak ada sebab. Tak payah pergi jalan, pergi sedok ambil air tu, ambil air susu tadi minum, tak. Baru kita rasa sahaja, terus jadi. Terus rasa nikmat, ya Allah sedapnya susu ni. Macam tu. Dia tak ada sebab. Okay? So jadi itulah akhirat, tidak perlukan sebab, tapi dunia ni ada sebab. So dalam ayat ini dia melangkaui ataupun kita kata dia tidak sama dengan lumrah alam yang mana api tadi panas dan membakar. Tapi api ni jadi apa? Api ni jadi sejuk dan juga sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Kalau tak ada perkataan salaman, penting ya. Kalau api tadi sejuk, bardan sahaja, tak ada perkataan salaman, maka Nabi Ibrahim mungkin akan mati dalam api tersebut. Kenapa? Terlalu sejuk. Bila sebut bardan ni sejuk. Kadang-kadang sejuk ni sedaplah kalau sikit-sikit, tapi kalau lebih-lebih, terlalu sejuk sangat, kita boleh mati kerana kesejukan. Tapi Allah kata, wahai api, jadilah bardan, sejuk dan salaman, iaitu sejahtera. Sedap-sedap je lah kan. Orang kata yang sedang-sedang saja, macam tu. Yang sedap-sedap saja. Maka Nabi Ibrahim sangat selesa duduk di dalam api tersebut. Tanda api tu panas dan masih lagi menjalankan tugasnya, iaitu membakar. Bagi Nabi Ibrahim rasa apa? Nabi Ibrahim rasa sejuk dan sejahtera. Okey, itu sedikit dalam tadabbur pada ayat 69. Baik. Kita tengok lagi. Ya Rabbi. Ya Allah. Okey. Tak apalah ya, kita pun tinggal lagi 3 minit. Kita nak masuk terus dalam surah Al-Hajj. Sebab ada 2 surah. Dalam juzuk 17, surah Al-Anbiya dengan surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj, jom kita nak tengok apakah tadabbur yang kita nak sama-sama jenguk, iaitu pada ayat 22, ayat 23. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, nescaya mereka akan dikembalikan semula ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Itu pada ayat 22. Ayat 23. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a walibasuhum fiha harir. Sesungguhnya Allah memasukkan orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh ke dalam syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di syurga itu mereka diberikan perhiasan daripada gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah daripada sutera. Okey, 2 ayat. Okey, 2 ayat. Iaitu ayat yang pertama, ayat 22 kepada orang ahli neraka. Ayat 23, penghuni syurga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikanlah kami daripada penghuni-penghuni syurga-Mu, ya Allah. Kami tak sanggup nak jadi orang yang disiksa di dalam api neraka-Mu. Ceritanya pasal orang ahli neraka ni apa?
Ayat 21 pun dah cerita, ayat 20 pun cerita, ayat 20 cerita, ya Allah, takut dengan kan segala apa yang ada di dalam perut mereka. Pada ayat 19 pun dah sebut, disiramkan air dari api neraka. Ya Allah. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Allah, pakaian daripada api neraka. Disiramkan air daripada api neraka yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Allah, bagaimana sakitnya air dunia yang dibakar oleh api dunia, tak sanggup kita rasa kepanasannya. Bagaimana air yang dididihkan daripada api neraka jadi pakaian, disiram atas kepala. Ya Allah, ayat 21. Dan untuk mereka cemeti-cemeti dari besi. Allah, rotan-rotannya semua dari besi. Duduk dalam neraka. Setiap kali mereka hendak keluar sebab sakit sangat, ahli neraka cuba untuk keluar daripada neraka. Bila dia cuba untuk merangkak keluar, ya Allah, cuba untuk merangkak keluar daripada api neraka, Allah tarik balik. Allah tarik orang yang ingkar. Sahabat-sahabat, satu perkara yang kita kena hati-hati dalam ayat ini, antara perkara yang menyebabkan seseorang itu akan duduk dalam neraka ialah putus asa, sifat putus asa. La tayasu min rahmatillah, la tayasu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Siapa putus asa dari rahmat Allah, ini adalah suatu sifat orang kafir. Dan bila sebut orang kafir, dia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Dia tak akan keluar daripada neraka. Ramai orang hari ini bunuh dia. Ingat, doa orang zalim itu tidak ada penghalang. Doaul mazlum, antara doa yang tidak la turad, yang tidak ditolak, doa orang yang zalim. Orang yang susah macam mana kita pun, bagaimana dugaan, kita ingat kita ada Allah. Jangan putus asa. Allah sayang. Allah sayang hamba-hambanya. Allah sayang hamba-hambanya yang berpegang teguh kepada Allah. Jadi jangan jadi orang yang habiskan masa di dalam dunia ini untuk penghujung yang celaka dengan membunuh diri. Itu antara tanda putus asa. Tapi marilah kita jadi orang pada ayat yang ke-23, iaitu orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Syarat nak masuk syurga ada dua. Syarat masuk syurga ada dua. Iaitu yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Nanti Allah akan masukkan syurga. Mana dekat dalam syurga tu Allah bagi letak, ada air sungai yang mengalir. Allah kekurangan, InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari dalam juzuk ke-18 bersama Ustaz Dr. Muntasir. Terima kasih banyak-banyak. So hari ini insyaAllah doakan akan berlaku kita kata agihan di Yaman, iftar Ramadan yang telah kita kumpul. Terima kasih kepada yang semua bersama-sama untuk menaja iftar Yaman pada tahun ini, dan insyaAllah kita akan sharekan di FB DRL Consultation. Boleh follow dan ikut perkembangan agihan iftar Ramadan di Yaman. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.